anti-serum. Yang doktor bagi kamu apa tu? Ingat tak yang doktor bagi yang satu ubat putih tu yang nama dia antibiotik. Ubat antibiotik tu. Antibiotik tu ubat yang untuk nak melawan patogen yang ada di dalam badan kamu. Yang doktor kata antibiotik ni walaupun kamu dah sembuh, walaupun kamu dah tak demam, kamu kena habiskan juga antibiotik ni. Sebab apa? Sebab doktor dah kira dah siap-siap dengan jumlah berat kamu, dengan kuantiti berapa banyak antibiotik yang perlu kamu makan untuk melawan semua patogen yang ada dalam badan kamu tu. Jadi walaupun you all dah tak demam lagi, tapi you all kena habiskan antibiotik tersebut. Sebab bila you all tak habiskan antibiotik tersebut, bila apabila patogen tu menyerang balik badan kamu, kamu akan jadi lemah balik dan kamu tak boleh guna lagi antibiotik tu. Kamu kena ambil antibiotik yang lagi power. Itu yang bahayanya. Takkan kita nak makan antibiotik yang lagi power. Sangat tak elok lah kan, betul? Jadi kita kena jagalah badan kita. Okey, ini keimunan pasif buatan. Kamu kena ingat, keimunan pasif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi, contoh dia kita ambil susu ibu. Maksudnya keimunan tu kita dapat direct daripada sumber lain. Lepas tu kalau keimunan pasif buatan, kita cucuk anti-serum. Kita cucuk anti-serum masuk dalam badan kita. Masa mana kita cucuk? Masa kita sakit. Masa kita demam, kita pergi cucuk tu. Kalau kita tak sakit, kita tak buat pun, kita tak cucuk pun. Itu kita panggil keimunan pasif buatan. Okey, sekarang kita tengok pula keimunan aktif. Apa itu keimunan aktif? Okey, sama juga keimunan aktif pun sama juga macam tadi saya kata, ada yang semula jadi dan ada yang buatan. Keimunan aktif ni apa? Badan kita ni dia menghasilkan antibody sendiri. Kalau macam tadi kita cucuk anti-serum, kita cucuk antibody, betul tak? Anti-serum. Dalam anti-serum tu ada antibody. Kalau macam keimunan aktif ni, badan kita sendiri yang mencipta antibody untuk melawan patogen tu. Jadi keimunan aktif ni, badan menghasilkan antibody sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Antigen tu, patogen tu lah yang boleh menyebabkan antigen adalah patogen yang dilemahkan. Okey, dia boleh dapat semula jadi dan dia boleh dapat secara buatan. Kita cuba tengok apa yang dikatakan secara semula jadi. Secara semula jadi. Contohnya macam ni. Si Ani lah, saya kata nama dia ni Ani lah. Ani ni demam. Lepas tu badan dia penuh merah-merah, penuh cekempot. Penuh dengan chickenpox. Lepas tu kita pun rawatlah Ani tu sampailah Ani tu sembuh. Jadi maksudnya di sini Ani tadi telah mendapat satu keimunan aktif yang semula jadi. Sebab apa? Sebab chickenpox tadi memang tak akan menyerang Ani sampai bila-bila dah. Sebab semasa tempoh rawatan itu badan Ani telah mencipta sebanyak yang mungkin antibody untuk melawan penyakit chickenpox itu. Jadi kalau Ani ni pergi berkawan dengan orang yang baru dapat chickenpox, Ani memang tak akan dapat lagi dah chickenpox tu. Sebab apa? Sebab badan Ani sudah imun. Badan Ani telah menghasilkan antibody dengan cara keimunan aktif semula jadi. Okey, kamu tengok ni Semasa jangkitan pertama, antibody yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Bila dia dapat penyakit tu, badan dia pun hasilkan antibody tu dan sampailah antibody tu dapat melepasi aras keimunan. Bila dia dah melepasi aras keimunan, maka bila ada lagi patogen tu masuk dalam badan dia, patogen demam campak tu masuk lagi dalam badan dia, dia tak akan sakit. Dia tak akan ada gejala apa-apa. Sebab apa? Sebab badan dia sudah imun. Badan dia sudah imun. Ini siapa yang dah terkena. Maksudnya dia dah kena chickenpox dulu. Lepas tu barulah dia
barulah badan dia menghasilkan antibody itu, maka lepas tu dia pun sihat. Jadi dia akan sihat sampai bila-bila, selama-lamanya dia akan sihat. Okey, kalau yang jenis keimunan aktif buatan ni, kita cucuk vaksin. Kita cucuk vaksin, bukan anti-serum, tapi kita cucuk vaksin. Ini yang tok popular sekarang ni kan. Orang tu anti vaksin, orang ni tak nak cucuk vaksin apa, bukan vaksin ni. Ini adalah tipu apa semua. Kamu jangan jadi orang yang bodoh. Kamu adalah seorang yang bersekolah. Jadi kita kena jadi seorang yang bersekolah. Kamu kena tahu apa itu vaksin. Kamu kena tahu apa itu vaksin. Apa tujuan kita nak cucuk vaksin? Macam kes kita sekarang ni, COVID-19, sampai kita nak kena belajar macam ni. Kamu tak boleh tengok muka saya yang real. Kamu tak boleh tengok kita tak boleh nak bertepuk, bertampar semua kan? Betul tak? Ini disebabkan oleh satu virus yang dikenali sebagai COVID-19. Yang mana sekarang ini kita Malaysia sedang berusaha sedaya upaya untuk cucuk vaksin untuk seluruh warga Malaysia supaya kita dapat menjalani kehidupan kita seperti sedia kala, macam sebelum-sebelum ni. Tapi ada segelintir manusia yang tak suka kepada vaksin. Macam-macam propaganda dia kata vaksin macam tu lah, vaksin macam ni lah kan. Jadi saya dah ngajar dah kamu, saya dah terangkan kepada kamu apa itu keimunan, kenapa pentingnya vaksin. Saya harap kamu boleh fikir. Kamu boleh fikir dan kamu boleh tahu mana kamu nak join. Kamu nak join kumpulan anti-vaksin ke kamu nak join kumpulan yang pro dengan vaksin. Okey? Keimunan aktif buatan ni terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah. Yang ni lah yang masalahnya. Yang orang anti-vaksin marah sangat. Bodoh apa? Dia kata bodoh apanya kita nak pergi masukkan patogen yang mati atau lemah ni dalam badan kita? Takkah kita nak mencari penyakit? Sebab apa? Sebab dia belajar tak habis. Mungkin cikgu dia mati lepas tu. Saya alhamdulillah tak mati lagi. Saya terangkan kat korang ya. Kenapa kita mesti kita mesti masukkan patogen yang mati atau lemah ke dalam badan kita? Okey, sebab apa? Sebab kita nak sistem keimunan dalam badan kita ni bergerak balas dan dia menghasilkan antibody yang sendiri. Kita nak rangsang keimunan, sistem pertahanan. Sistem pertahanan dalam badan kita ni, maksudnya kita nak aktifkan sistem pertahanan dalam badan kita ni untuk cepat-cepat menghasilkan antibody yang boleh melawan patogen yang kita bawa masuk dalam badan kita tu. Faham tak? Kita bawa masuk bukannya banyak pun, sikit je kita bawa masuk, ada dos dia kan, betul tak? Jadi bila kita dah divaksin dan bila kita berhadapan dengan yang situasi yang betul, COVID-19 tu, virus COVID-19 tu yang betul masuk dalam badan kita dah ada antibody yang boleh melawan virus tersebut. Jadi kalau kita demam, itulah yang kamu tengok, orang ni kena COVID sampai meninggal. Orang ni kena COVID tak ada apa-apa pun, makan lalu, sesama sikit-sikit je kan, betul tak? Sebab apa? Sebab dia dalam diri dia antibody dia tinggi. Maksudnya antibody dia telah melepasi aras keimunan. Apabila dia dah melepasi aras keimunan, maka kalau COVID-19 masuk dalam badan dia, walaupun dia positif COVID-19 pun, dia tak ada simptom-simptom yang boleh menyebabkan dia meninggal. Itu yang kita tak nak. Okey, sebab apa kita nak cucuk virus sangat? Sebab kalau boleh kalau COVID-19 serang kita hanya mendapat kesan-kesan demam COVID-19 tu yang sedikit sahaja. Tak adalah sampai masuk ICU, sampai tak boleh bernafas, maksudnya, faham? Lagi-lagi COVID-19 tu dia menyerang paru-paru kita kan, betul tak? Paru-paru kita ni adalah
organ yang sangat penting lah sebab dia tempat pertukaran gas yang mana kita seluruh badan kita ni memang memerlukan gas oksigen. Kalaulah COVID tu dah makan kita punya paru-paru, apa akan terjadi? Memang kita susahlah nak bernafas. Memang macam ibarat hujung nyawa di hujung tanduk. Kan, betul? Sebab tu kita cucuk awal-awal vaksin supaya badan kita tadi dia dapat mengaktifkan sistem keimunan dan menghasilkan satu antibody yang betul untuk membunuh virus tersebut. Okey, keimunan dia berpanjangan selepas jangkitan. Maksudnya kita mula-mula kita suntik dulu vaksin pertama. Kan baby kan? Kita suntik dulu vaksin pertama, lepas tu dia akan menurun. Lepas tu baru kita akan ambil dos yang kedua. Bila dos yang kedua tu, keimunan kita pun akan lagi tinggi dan kita akan imun sampai bila-bila. Okey, boleh? Itu adalah keimunan aktif buatan. Okey. Satu lagi yang perlu kamu tahu adalah antibiotik. Antibiotik ni adalah ubat yang kita buat untuk melawan bakteria. Okey, antibiotik yang kita makan akan dikumuh keluar daripada badan kita dan dosnya akan berkurang. Jika perlu mengambil dos antibiotik pada masa yang ditetapkan supaya aras antibiotik sentiasa. Kita perlu mengambil dos antibiotik pada masa yang ditetapkan supaya aras antibody sentiasa optimum. Antibiotik ni untuk kuman ya, bukan untuk virus. Jadi kalaulah kamu kena penyakit COVID tu memang doktor tak akan bagi antibiotik. Virus ni dia memang tak ada ubat. Virus ni memang dia tak ada ubat. Ubat dia adalah vaksin sahaja. Virus ni memang dia tak ada ubat. Ubatnya adalah vaksin sahaja yang mana badan kita sendiri yang akan boleh mencipta antibody untuk melawan virus tersebut. Okey. Jadi sistem keimunan yang mantap, badan manusia dilengkapi dengan pelbagai sistem termasuklah sistem keimunan. Apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan atau terlalu banyak toksik, sistem keimunan akan menjadi lemah. Itulah kita kan. Makan tu kena berhati-hati juga. Janganlah makan makanan yang berminyak, makanan yang terlalu manis, makanan yang bergula, makanan yang menggunakan racun. Untuk contohnya kalau kamu pergi beli sayur, belilah sayur yang ditanam secara organik. Sebab apa? Sebab kalau sayur yang tidak ditanam secara organik, kita takut petani tu masa dia tanam sayur tu dia letak racun. Dia letak racun dekat sayur dia. Bila dia letak racun dekat sayur dia, walaupun kita basuh ke apa semua, mungkin racun tu ada lagi dekat daun-daun tu dan kita makan. Dan toksik itu akan masuk juga dalam badan kita. Bila toksik tu masuk dalam badan kita, dia juga boleh sedikit sebanyak melemahkan sistem keimunan kita. Okey, apa yang menyebabkan sistem keimunan kita lemah? Okey, yang pertama terdedah kepada pencemaran udara. Ni siapa yang duduk dekat kawasan Mambadiawan yang banyak kilang tu kan, yang asap ni, yang kamu duk sedut ni toksik juga ni kan. Lepas tu kamu terdedah kepada pestisida. Ini yang kamu duk racun-racun ni. Okey, lepas tu kalau kamu ni mengalami tekanan perasaan, boleh juga menjadi toksik dalam badan kita, dan kalau kita mengambil gula secara berlebihan. Jadi kita mestilah mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya badan kita berada dalam keimunan yang sangat optimum. Selain daripada itu, apa yang kita perlu buat? Kita perlu mendapatkan rehat dan tidur yang secukupnya. Kita perlu juga beriadah dan menghirup udara yang segar. Okey, kita jangan sesekali merokok dan tidak terdedah dengan asap rokok. Kalau orang merokok pun kamu janganlah pergi duduk dekat dengan dema kan. Lepas tu kita juga mestilah melakukan kesihatan, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala supaya kita dapat detect awal. Kalau kita sakit apa-apa kita dapat detect awal. Okey?
Satu lagi jenis alahan. Alahan juga kita panggil, kita kategorikan dia sebagai penyakit ya. Alahan ini merupakan tindak balas sistem keimunan badan terhadap alergen. Yang alergen tu yang menyebabkan kita jadi alergik lah. Dalam persekitaran yang biasa tidak memudaratkan orang biasa yang tiada alahan. Okey, sebagai contoh alergen adalah hama, bulu haiwan, habuk ni. Sebab ada sesetengah orang ni kalau dia duduk je dekat kawasan yang berhabuk ke, pergi kat rumah yang banyak habuk ke, dia terus hacem. Itu alahan lah tu kita panggil. Ataupun kalau kamu makan seafood ke apa ke, kamu terus gatal apa semua. Itu juga kita panggil sebagai alahan. Okey, jadi itu sahaja yang kita belajar dalam kelas saya hari ini. Yang mana hari ini kita banyak berbincang berkenaan dengan keimunan aktif, keimunan pasif. Keimunan aktif buatan, keimunan aktif semula jadi. Keimunan pasif buatan, keimunan pasif semula jadi. Ingat satu contoh sekurang-kurangnya. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, kita bincang dulu dalam buku kerja. Okey, buka buku kerja korang. Muka surat berapa ya? Sebelum tu tanda dulu muka surat 2 Roman tu. Kita bincang keimunan pasif dan keimunan aktif. TP12 muka surat 54. Tulis tarikh hari ni dalam buku kerja korang tu. Tulis tarikh hari ni 2 hari bulan 7. Dan saya juga habiskan berkenaan dengan sistem keimunan yang mantap. Muka surat 55. Okey, 54, 55. Semua buka buku. Muka surat 54, 55. 54, 55 ya. Yang muka surat 53 tu kita dah bincang ke? Tolong seorang menyahut. Muka surat 53 tu kita dah bincang ke belum? Seorang tolong. Ada orang ke tak ni? Belum juga. Dah ke belum? Belum ya? Belum. Oh, belum ya, kepentingan imunisasi. Antigen, antibody, keimunan. Okey, tak apa, kita bincang dulu muka surat 53. Kita ulang kaji balik, kita Abang. Tolong pasal akaun. Adik mana adik? Adik dengan Aish? Buka akaun sekejap. Okey. Kita tengok muka surat 53. Padankan terma dan definisi yang tepat. Antigen. Apa yang dimaksudkan dengan antigen? Antigen adalah jasad atau bahan asing yang lain mendorong penghasilan antibody. Itu kita panggil sebagai antigen. Okey, antibody pula adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih sebagai tindak balas terhadap antigen tertentu. Manakala keimunan ialah keupayaan sistem badan melawan suatu patogen sebelum badan dijangkiti patogen. Antibody dihasilkan apabila patogen memasuki badan. Itu yang dimaksudkan dengan keimunan. Okey, boleh ya? Hello? Ada. Apa ni? Daria dengan Aisyah di rumah mama ke? Abang tak ada lah bang. Ya ke pergi kat ibu? Pergi tengok kat luar. Pergi tengok.